Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak Malaysia. Jadi pada hari ini kita sambung lagi ya pengajian sains. Okay, di bawah tajuk genetik ya. Subtopiknya ialah 5.3 iaitu mutasi ya, bahagian 1. Okay, jadi pernah dengar perkataan mutasi ya? Mutasi ya, mungkin tak pernah dengar. Mungkin ini kali yang pertama. So kita akan lihat ini ada kaitan dengan genetik iaitu faktor pewarisan daripada keluarga kita. Okey, sebelum itu mari kita lihat apakah objektif kita pembelajaran pada pagi ini. Sikit ya. Iaitu yang pertama ialah untuk menjelaskan maksud mutasi So apa itu mutasi dan jenis mutasi Ada dua maksud mutasi dan jenis mutasi. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya ialah menerangkan dengan contoh faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. So sini pun dah bagi hint dah. Ada dua mutasi kan, mutasi gen dan mutasi kromosom. Ya, itu untuk menjawab yang objektif nombor 1 tadi iaitu menjelaskan maksud mutasi dan jenis mutasi. So di sini kita tahu jenis mutasi ada dua kan. Okey, boleh lah. Okey, seperti biasa kita akan rujuk pada buku teks seperti biasa juga ya, buku teks, buku amali dan juga buku nota sila keluarkan. Okey, dalam buku teks muka surat 90 5.3 mutasi jenis mutasi. Okey buku teks jenis mutasi. Pertama sekali cuba lihat gambar rajah ni. Pernah lihat tak manusia yang berwajah sedemikian? Mungkin pernah lihat kan? Sama ada bangsa apa sekalipun, bangsa Jepun ke, bangsa Afrika ke, bangsa Australia ke, bangsa Jawa ke, bangsa Malaysia ke, keadaannya rupanya tetap sama kan. Okey. Kemudian yang ni mungkin pernah lihat. Yang ni bukan keturunan Mak Saleh ni, ataupun bukan sengaja didaikan rambut tu. Ini ialah jenis mutasi lah. Okey, mari kita lihat dulu jenis mutasi. Apakah pemakanan ibu semasa mengandung boleh menyebabkan mutasi? Itu yang kamu kena fikirkan ketika mengandung, adakah boleh menyebabkan mutasi? So awaslah. Cuba kita lihat. Okey, jadi lihat gambar 5.5 di bawah. Bolehkah anda nyatakan kelainan yang terdapat pada setiap individu dalam gambar foto tersebut berbanding dengan individu normal? Jadi manusia normal dengan manusia yang seperti dua gambar rajah ni. So apa beza? Apakah yang menyebabkan kelainan ini? Kemudian pernahkah anda mendengar istilah mutasi? Apakah mutasi? Jadi dari segi definisinya ialah mutasi ialah perubahan spontan dan rawak. Perubahan spontan dan rawak. So bermaksud bukan disebabkan oleh faktor pemakanan kan yang tadi kita soalkan. Yang berlaku kepada gen dan kromosom. Yang berlaku kepada gen dan kromosom. So masih ingat lagi gen dan kromosom ni berada di mana? Berada di dalam nukleus. So nukleus itu berada di dalam sel. Okey, boleh. Yang boleh menyebabkan perubahan ciri anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut Okey, terdapat dua jenis mutasi. Okey, ada dua jenis mutasi. So kalau kita lihat sini, jenis mutasi yang pertama sekali ialah mutasi kromosom. Iaitu kromosom yang berbentuk X yang kita telah pelajari sebelum ni Kemudian yang kedua ialah mutasi gen, mutasi genetik. So di antara contoh-contoh mutasi kromosom yang kamu mungkin pernah dengar, sindrom Down, sindrom Turner mungkin jarang dengar, sindrom Klinefelter mungkin juga jarang dengar. Mutasi gen pula buta warna. Siapa di antara kamu yang buta warna? Buta warna ni bukan dia tak nampak warna. Buta warna ni dia confuse. Biasanya orang buta warna ni ialah warna biru dan hijau kan. Setengah orang kata dia itu biru tapi dia kata tak, itu hijau. Cuba lihat nama cikgu di bawah ni. Backgroundnya warna apa? Hijau ke biru? Kalau kamu kata biru ke hijau ke bertelagah di situ, maka kamu juga mengalami mutasi gen, iaitu salah satunya ialah buta
warna. Kemudian anemia sel sabit, ia berkaitan dengan darah lah. Thalassemia, hemofilia dan juga albinisme. Okey, yang mana yang kamu akan lihat sebentar lagi ya. Okey, mari kita lihat satu persatu. Kita lihat mutasi kromosom dulu. Mutasi kromosom. Bagaimana ia berlaku? Di sini cikgu terangkan secara ringkas saja. Okey, mutasi kromosom berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan. Okey, so ingat. Bilangan dan struktur kromosom. Okey. Bilangan kromosom manusia ada 46. Betul kan? Okey, so yang 46 tu dibahagi 2, iaitu 23. So kita lihat yang 23 tu struktur kariotipnya bagaimana. So kalau kita lihat di sini semuanya wujud dalam bentuk berpasangan, betul kan? 1 sampai 22 dan 23 termasuk X dan Y tu lah 23 Jadi kalau kita lihat 1 sampai 20 semuanya berpasangan. 2 2 2 2 2. Dan 22 juga berpasangan. Dan XN yang akhir, bukan XN yang ke-23 juga berpasangan, iaitu XY. Tapi bilangan yang ke-21 nampaknya dia ada 3. Okey. So bila ada 3, bilangan yang 21 tu ada 23, bermaksud dia mengalami sindrom Down. Sindrom Down. Nanti kita akan lihatlah bagaimana sindrom Down tu. Okey. Kemudian jadi sindrom Down, kalau kita lihat gambar raja di sebelah ni, maklumat sindrom Down terlebih kromosom ke-21. Sindrom Down berlaku kerana terdapat penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Pengidap sindrom Down mempunyai 47 kromosom berbanding dengan individu normal yang mempunyai 46. Individu yang mengidap sindrom Down mempunyai ciri-ciri seperti yang pertama, rencat mental dan juga fizikal. Leher pendek, mata sepet. Mata sepet. Dan fizikalnya lebih rendah, kan? Itu yang diketahui sebagai sindrom Down. Okey, bagaimana pula dengan yang berikutnya, iaitu sindrom Turner. Sindrom Turner. Jadi senang je nak ingat. Bila Turner tu ada perkataan T kan. So T tu kita ingat Tino. Tino. Apa maksud Tino? Tino ialah orang bertino lah. So maksudnya orang perempuan. So apa yang berlaku sebenarnya? Individu yang mengidap sindrom Turner mempunyai kurang bilangan kromosom seks berbanding dengan individu yang normal. Sepatutnya yang normal ialah kalau bagi perempuan 44 tambah XY, betul kan? Bukan, 44 tambah XX. Tapi sekarang ni XX dia bukan XX, dia ialah X kosong ataupun X0. Jumlah kromosom hanya 45 kromosom, maksudnya hilang satu. Jadi individu yang mengidap sindrom Turner ialah seorang perempuan, Tino tadilah, yang kehilangan satu kromosom X. So bila dia hilang sifat keperempuanan tu, jadi apa ciri-ciri dia? Tidak mengalami perkembangan ciri-ciri seks guna seorang perempuan. Senang kata, yang kalau kita lihat macam tomboy kan, nampaknya perempuan tapi lagatnya, gayanya seorang lelaki, lebih kepada kelelakian. Jadi itu yang berlaku. Sebab apa? Sebab sifat ciri-ciri seks gunanya hilang satu. Maksudnya ciri perempuanan dia tu kurang. Okey, jadi itu T, Turner. Okey, bagaimana pula dengan yang satu lagi? Klinefelter. Klinefelter. Jadi kalau Klinefelter, kalau tadi kurang satu, menyebabkan perempuan bersifat kelelakian. So Klinefelter adalah yang sebaliknya, terlebih pula. So lihat kromosom dia, ada X, X dan Y. XY tu cantik lah. Itu menunjukkan dia adalah seorang lelaki yang tulen. Tapi dia ada tambah pula X satu lagi, mana ada tambah ciri keperempuanan. Jadi bermaksud seorang lelaki
yang mempunyai sifat-sifat keperempuanan. Sebaliknya apa yang berlaku? Dia mempunyai ciri-ciri keperempuanan, mempunyai apa tu? Seolahnya seperti payudara lah, dan testis yang kecil dan juga berkemungkinan mandul. Okey, so itu adalah 3 mutasi kromosom yang telah kita bincangkan tadi. Semuanya berlaku apabila berlaku perubahan abnormal pada bilangan ataupun keadaan kromosom. Okey, yang seterusnya ialah mutasi gen. Mutasi gen. Okey, di antaranya apa dia? Sebelum itu mari kita lihat ni. Pada bulan November 2016, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan inisiatif pemeriksaan thalassemia yang disasarkan ke seluruh negara. Ia melibatkan pelajar tingkatan 4. Jadi kamu ni mungkin akan dites nanti. Langkah ini ataupun telah dites ataupun telah diuji. Langkah ini diambil untuk mengurangkan perasaan kelahiran bayi dengan thalassemia. Kaunseling dan paduan sewajarnya akan diberi kepada individu yang disahkan sebagai pembawa. So pembawa ni mungkin tidak menunjukkan sifat yang kurang, tapi oleh kerana dia membawa, apabila dia berkahwin pula nanti dengan seorang yang pembawa, jadi kesannya ataupun kekurangannya kita akan lihat pada anak itu nanti. Okey, mari kita lihat. Yang pertama, mutasi gen ni buta warna. So buta warna ni, individu yang mengidap buta warna mempunyai gen mutan resesif yang terdapat pada kromosom X. Masih lagi pada kromosom ni. Individu ini tidak dapat membezakan antara warna merah dengan hijau. Pula dah. Merah dengan hijau. Okey, kemudian penyakit ini dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Penyakit genetik ini lazim berlaku pada lelaki. Jadi buta warna ni biasanya orang lelaki yang biasanya. Kemudian yang kedua, anemia sel sabit. So ia melibatkan sel darah merah. Penyakit ini disebabkan perubahan spontan berlaku pada gen yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Kita tahu bahawa sel darah merah yang normal, yang berbentuk macam donat ni. Okey, dia berbentuk seperti dia ada lengkung di tengah tu. So dia seperti donat. Okey. Individu dengan anemia sel sabit mempunyai bentuk sel darah merah abnormal yang berbentuk sabit. So yang inilah. So sel darah merah dia macam tak sihat. Tak normal lah. Yang menjejaskan pengangkutan oksigen. Kita tahu bahawa sel darah merah ni yang mempunyai hemoglobin ni, tujuan utama ialah untuk membawa oksigen. Tapi oleh kerana dia bentuk yang tak sesuai, maka dia sukar untuk mengangkut oksigen. So bayangkan, manusia memerlukan oksigen untuk pernafasan. Jadi sebab itu orang yang mengalami anemia sel sabit ni, biasanya dia nampak penat, mudah tercungap. Maksudnya apa? Maksudnya dia kurang oksigen. Boleh ya? Okey, kemudian yang seterusnya ialah thalassemia. Thalassemia adalah sejenis penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Yang tadi sel darah merah yang yang bentuk dia tak sesuai. Maksudnya bentuk yang menyebabkan penyakit disebabkan perubahan spontan yang berlaku kepada gen yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Tapi yang ini pula pun hampir sama lah kan, disebabkan oleh mutasi gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Individu dengan thalassemia mempunyai sel darah merah yang kecil dan jangka hayat sel itu singkat. Okey, dia sel darah merah dia okey, bentuk okey, tapi dia saiznya kecil. Yang tadi tu yang anemia sel sabit tu saiz dia besar, sama saiz, hampir sama. Cuma bentuk saja yang macam tak lengkap, tak matang. Tapi yang kali ini ialah sel darah merahnya ada tapi saiznya kecil. Kemudian jangka hayatnya kecil ataupun singkat. Kan biasanya sel darah ni dia hidup ataupun dia bertahan dalam badan selama 3 bulan. Jadi sebab itu dalam masa 3 bulan kalau kata kita buat rentgen ataupun x-ray di hospital, kita tidak dibenarkan ataupun digalakkan dalam masa 3 bulan kita ambil sekali lagi sebab bila x-ray tu kan, apabila sekali ditembak dia nak ambil x-ray tulang rangka kita kan, berjuta sel mati, termasuklah sel darah merah kan. Jadi untuk recover balik dia mengambil masa 3 bulan. Okey, yang seterusnya ialah hemofilia. Penyakit hemofilia mengalami kesukaran darah membeku. Ini masalah darah beku pula, dia darah dia cair.
Okey. Okey, hal ini demikian kerana berlaku mutasi pada gen yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Kalau ingat dulu, kan darah kita ni kalau terkeluar lah, maksudnya tercedera dan sebagainya, dia akan membeku pada kadar yang cepat lah, secepat mungkin. Kalau tidak, dia akan terus mengalir dan terus mengalir dan boleh menyebabkan kematian. Individu itu akan kehilangan darah berterusan sekiranya terluka atau tercedera. So hemophilia ni darah cair lah. Okey, jadi kita lihat faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Adakah disebabkan oleh pemakanan sewaktu ibu mengandung tadi? Jadi mutasi mungkin berlaku secara spontan, semula jadi jadi spontan semasa proses pembahagian sel. Jadi pembahagian sel, ingat lagi yang dulu ada dua jenis pembahagian sel, mutasi meiosis dan mitosis. Jadi mutasi juga boleh berlaku disebabkan oleh faktor-faktor luaran yang dikenali sebagai mutagen. Faktor luaran ni kita akan lihat sebentar lagi. Jadi apakah mutagen yang anda tahu? Okey, ini ialah di antara faktor yang menyebabkan mutasi. Antaranya sebelum jadi, kita dah bincang tadi. Kemudian kehamilan pada usia yang lewat. Jadi mungkinlah mengandung pada usia yang sudah agak agak tua lah. Sebelum menopause dia masih lagi mengandung, masih lagi berupaya untuk hamil, tapi mungkin keadaan badan dia yang tidak begitu kuat lah. Kemudian karsinogen, karsinogen sejenis bahan kimia lah. Kemudian sinar ultra ungu, kemudian sinar X tu yang X-ray tadi lah. Kemudian sinar radioaktif, terdedah kepada bahan radioaktif. Okey, jadi itu adalah yang kita nak bincang lah dalam buku teks. Okey, sebagai langkah pengukuhan kita beralih kepada buku amali pula, muka surat 66. Okey, mutasi. Okey, definisi mutasi ialah perubahan yang spontan dan kekal pada gen atau kromosom. Okey, kemudian B, mutasi disebabkan oleh ejen luaran yang dikenali sebagai mutagen. Okey. So ada dua definisi Satu secara semula jadi, yang A tu, secara spontan dan kekal pada gen atau kromosom. Dan yang kedua ialah daripada faktor luaran iaitu sinaran radioaktif. Contoh dia X-ray, karsinogen kan, yang kita bincang dalam buku teks tadi. So itu dikenali sebagai mutagen. Jadi mutagen semula jadi bahan kimia iaitu terkena bahan toksik, kehamilan pada usia yang lewat. Okey. Kemudian sinaran ungu yang tinggi, sinar X, X-ray machine, X-ray Kemudian sinar radioaktif seperti radon. Jadi kalau terdedah kepada bahan radioaktif boleh menyebabkan mutasi lah. Pernah tengok kan filem Mutant ataupun apa dia Spiderman, Superman, itu semua yang disebabkan oleh mutagen lah. Tapi itu filem filem fiction. Tapi idea dia betul lah dia terkena sesuatu daripada luar menyebabkan berlaku perubahan kromosom ataupun gen dalam badan, menyebabkan dia bertukar lah. Okey, kemudian mutasi kromosom. Mutasi kromosom, ulang balik disebabkan oleh perubahan berlaku pada struktur atau bilangan kromosom. Okey, berlaku pada perubahan bilangan. So penyakitnya sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Okey, masih ingat lagi? Sindrom Down bagaimana? Kan yang muka sepet, mata sepet, tengkuk pendek. Turner, Tino, iaitu orang perempuan yang bersifat kelakian. Kemudian Klinefelter, orang lelaki yang bersifat keperempuanan. Okay. Kemudian mutasi gen. Mutasi gen disebabkan oleh perubahan kimia pada gen. Penyakit yang antaranya buta warna, hemofilia. Hemofilia ialah darah cair kan. Kemudian anemia, sel sabit, iaitu bentuk sel darah merah kita itu macam pramatang, tidak bentuk seperti donat yang sehat. Dan albino. Albino ialah yang kita nampak orang tu putih semua kan, rambut putih, kulit kan, semuanya putih Okey, kesan dan juga kita lihat dari sudut kebaikan dan juga keburukan Jadi dari sudut kebaikan meningkatkan variasi. So variasi ni maksudnya pelbagai bentuk lah.
Okey, tapi yang ini biasanya merujuk kepada tumbuhan lah, bukan pada manusia lah. Kemudian peluang hidup yang lebih baik, itu juga kepada tumbuhan lah. Kemudian menghasilkan tanaman berkualiti yang cepat matang dan tahan terhadap penyakit, lebih kepada tumbuhan lah. Okey, keburukan menyebabkan kecacatan fizikal dan mental, ini lebih kepada manusia lah. Kemudian menyebabkan penyakit genetik, penyakit genetik contoh macam tadi lah, albino kan, nampak tu semua putih kan. Bila berada dalam masyarakat pun kan, nampak orang lain pun tak berapa berani nak join tak berapa berani mungkin 1 meter jarak seperti COVID-19 kan, jarak 1 meter, maksudnya seolah macam tak mau menerima, padahal tak ada apa pun, bukan berjangkit pun. Kemudian C, masa tengah perosak tahan terhadap racun perosak, ini untuk tumbuhan lah. Okey, yang seterusnya muka surat 67. Okey, ini kita nak detail kepada jenis-jenis mutasi tadi. Okey, ulang balik sindrom Down. Okey, lebih satu kromosom pada 21. Okey, sindrom Down. So definisi dia sekejap.